wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pagi ni kita tengok pada ayat 60 surah Al-Furqan, ayat 60. Tu sikit tu. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Okey tuan-tuan, sebagaimana biasa kita baca dulu ayat ni. InsyaAllah dalam 3 ayat kita baca. Ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Sadaqallahul azim. Pada ayat 60 surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka, wa idza, dan apabila, qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, usjudu lirrahman, sujudlah kamu kepada Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Qalu, lalu mereka jawab, wa marrahman, siapakah Rahman itu? Anasjudu, apakah kami, patutkah kami sujud kepada apa sahaja yang engkau perintahkan kami? Wazadahum nufura, menjadikan mereka bertambah liar, ingkar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila dalam ayat ni Allah kata apabila mereka diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sujud kepada Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Ya, kita kena sujud kepada Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman, kan, yang maha pemurah. Allah yang bagi kepada kita segala-galanya, Allah bagi pada kita tanpa ada bayaran.
Allah bagi udara, Allah bagi kita boleh bernafas, Allah bagi pada kita langit, bumi, Allah bagi pada kita makanan-makanan, tumbuhan-tumbuhan. Masya Allah, tuan-tuan. Allah bagi pada kita tubuh badan kita yang sihat. Darah-darah boleh mengalir dengan elok, saraf boleh berfungsi dengan baik, mata, telinga, semua adalah anugerah Allah yang Maha Pemurah, yang bernama Ar-Rahman. Pada ayat yang sebelum ni, Allazi khalaqas samawati wal ard. Dia yang mencipta langit dan bumi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Untuk siapa? Untuk kita sebagai manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan langit. Hari ini kita guna langit untuk kemudahan kita. Handset dan sebagainya sekarang dia tak guna dah kabel-kabel macam zaman dulu kan. Zaman dulu telefon pakai kabel kan. Sekarang pakai talian online, internet kan. Mari daripada mana tuan-tuan? Itu mari daripada langit sebab kita ada satelit. Berapa banyak satelit yang dilancarkan, diletak di atas langit sana. Kan? Dengan adanya gelombang-gelombang ni, Allah Subhanahu wa taala yang sediakan. Kan? Tuhan tak minta bayaran dengan kita pun gelombang ni, tapi bila diusahakan oleh manusia, manusia minta bayaran lah. Kan? Nak guna gelombang-gelombang dia. Kan? Allahu akbar. Jadi Allah Taala Tuhan yang Maha Pemurah. Kan? Ar-Rahman. Sepatutnya kita sujud dan syukur pada dia. Tuan-tuan, kalau ada seorang hamba Allah, ataupun saya lah contoh, saya bagi dekat Tuan Haji kita, pengurusi Haji Fakhrul Razi 4 juta kan, ambil haji. Bukan haji akan hormat saya, cium tangan saya sebagainya kan, hormat kan. Kita kan macam tu, siapa-siapa pun dah bagi duit dekat kita banyak-banyak kan, kita pun akur dengan dia, hormat dengan dia dan sebagainya, rasa macam terhutang budi. Sedangkan Allah bagi kat kita bukan juta-juta tuan-tuan, lebih daripada juta-juta Allah bagi kat kita kan. Kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita sujud pada dia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan seluruh orang Quraisy yang kafir supaya sujud kepada Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman, kerana Tuhan Ar-Rahman ni terlalu hebat. Qalu, jawab mereka, geng-geng kafir ni jawab tuan-tuan. Qalu wa mar-Rahman, siapa Tuhan Ar-Rahman ni? Oh, dia boleh tanya, boleh petikai. Padahal dia orang dah tahu dah siapa Allah Ta'ala. Bukan tak tahu tuan-tuan, dia orang tahu Allah Ta'ala, tapi dia orang boleh soal Nabi, siapa Ar-Rahman tu. Soal ini adalah soal ingkar, bukan soal jahil tak tahu, bukan. Dia soal ni, dia soal tak nak buat kan. Dia kalau orang soal kerana dia tak tahu lain tuan-tuan. Ini soalan ni wa mar-Rahman ni, siapa Ar-Rahman ni? Soalan macam tu, soalan dia tak nak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia soal macam tu. Lepas soal macam tu dia kata apa? Anas judu, apakah kami akan sujud lima tak muruna terhadap perintah engkau yang memerintahkan kami. Jadi kata Imam Syarawi, ayat ni menunjukkan bahawa orang kafir Quraisy dia tak nak sujud tu bukan setakat dia buat-buat tak kenal Allah Ta'ala. Bahkan mereka tak nak sujud itu kerana mereka tak nak arahan itu keluar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau siapa nak arahkan kami sujud?
Kan? Macam orang sekarang, engkau siapa nak arahkan kami tutup aurat? Kau siapa? Kau siapa nak suruh kami sembahyang? Bila ustaz-ustaz suruh kita beribadat, taat pada Allah Ta'ala, dia orang petikai. Tak nak dia orang ikut. Tapi kalau bos dia orang arahkan untuk buat sesuatu, dia ikut je. Dia buat je. Kan? Hatta kita tengok Coldplay baru ni, kan, penuh stadium pergi, kan. Kita tak tahu apa ratus ribu orang pergi, tuan-tuan. Okey pun, geng-geng dia tak petikai pun. Tapi kalau suruh solat, suruh tutup aurat, bising, kan. Suruh sembahyang, ajar anak-anak sembahyang di sekolah, dia petikai. Cikgu-cikgu, ustaz-ustaz jangan nak ajar anak-anak dia sembahyang. Sampai tahap tu, tuan-tuan. Tapi kalau nak buat maksiat, okey je. Kan? Dia tak nak ni. Anasjudu lima ta'muruna. Kenapa kami perlu sujud terhadap perintah engkau, patuh pada engkau? Kan? Dia tak nak patuh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak terima Nabi itu sebagai ketua dia. Kan? Dia kata orang lain lebih layak untuk mengarahkan dia, bukan Nabi Muhammad je. Kan? Jadi dalam ayat lain, Imam Sya'rawi kata, dia bawa ayat daripada surah Zukhruf, Az-Zukhruf. Laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapakah Quran ini tidak diturunkan kepada orang yang ternama di dalam kampung ni, dalam qaryah ini? Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya orang ternama. Ramai lagi orang ternama. Siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab, kan? Orang yang ada pangkat. Kenapa Quran tak turun pada dia orang ni? Turun pada Nabi. Jadi dia orang petikai personality. Petikai personality Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bukan dia orang tak kenal Nabi Muhammad tu, tak ada rekod jenayah. Kan? Kalau Abu Lahab tu rekod something, masya-Allah. Kan? Sebagaimana yang saya sebut pada tuan-tuan sebelum ni, kan, dia berhutang tak nak bayar. Kan? Orang mari minta hutang, dia jawab datang esok. Mari esok, dia jawab esok lagi. Mari lusa, jawab esok lagi, esok lagi. Bila nak habis, tuan-tuan? Kan? Orang something, kan, berhutang macam tu. Jadi itu semua alasan, tuan-tuan. Wazadahum nufura. Itu semua menjadi alasan untuk mereka lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia petikai banyak-banyak, tuan-tuan. Dan hari ini orang petikai melalui undang-undang, peraturan. Kenapa ada undang-undang syariat ni? Sepatutnya undang-undang syariat ni tak ada. Kan? Hari ni ada lagi orang bunyi JAKIM perlu dihapuskan. Kenapa? Kerana JAKIM ni menghalang kemajuan negara. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan jangan tengok pada JAKIM tu, kan, JAKIM tu, bukan tu. Dalam dia tu apa benda JAKIM ni, kan? Bukankah dia membawa syiar Islam, membuat peraturan-peraturan Islam, mewujudkan apa ni, institusi agama di negeri-negeri dan sebagainya, kan? Itu yang dipetikai pada hari ini, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengganggu mereka untuk nak buat maksiat dan kemungkaran. Nak maju macam Firaun. Buat bangunan yang tidak boleh dibuat oleh orang lain. Kan? Piramid. Sampai hari ni orang tak boleh buat. Kan? Tapi apa kesudahan dia? Tu, tuan-tuan.
Tengok kesudahan dia macam mana. Allahu Akbar. Jadi kita kena akur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujudlah kita pada Allah Taala bila arahan sujud itu datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pewaris Nabi adalah para ulama. Bila ulama yang mengarahkan kita untuk beribadat pada Allah Taala, untuk patuh dan taat pada Allah Taala, maka kita kena akur. Kita kena akur. Jangan lawan Allah Ta'ala. Allah Maha Pemurah. Allahu Akbar. Cukup masa Allah hilangkan sifat pemurah dia tu, datang sifat pendendam, Allah Ta'ala hancur lebur kita, mati. Yang disebut sebagai Azizun Zuntiqam. Kan? Allah itu Maha tinggi, Maha mulia dan Maha pembalas dendam. Subhanallah. Itu Allah Ta'ala. Mari sifat tu hancur lebur kita. Kemudian tuan-tuan, wazadahum nufura ni, inilah yang terjadi pada hari ni tuan-tuan. Orang lari daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertikaikan undang-undang syariat ni, kan, dia nak lari daripada peraturan Allah Ta'ala. Dia tak boleh duduk. Dia nak duduk bawah peraturan apa yang bukan Islam ni. Nak bebas, yang disebut dengan liberal, geng-geng liberal, geng nak bebas. Bebas apa tuan-tuan? Dia nak bebas daripada agama Islam je, kan? Manusia kalau keluar daripada agama Islam, tak ada lah geng-geng liberal tu. Dah berjaya dah dia. Dia nak keluarkan kita daripada agama Islam, tuan-tuan. Sebab agama Islam ni mengikat umatnya. Benda tu tak boleh, benda ni tak boleh, kan? Banyak benda tak boleh. Ni dia nak bebaskan manusia daripada benda ni, kan? Biar manusia boleh buat semua sekali, kan? Allahu Akbar. Nak kahwin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, silakan. Tu yang dia nak, kan? Biar bebas. Ini hak asasi manusia, diletakkan di bawah hak asasi manusia. Oh, dahsyat tuan-tuan. Itu semua dahsyat. Okey tuan-tuan, kita tengok pada ayat 61. Allah Ta'ala bagi tahu, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Makna dia, Maha berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit tempat-tempat peredaran bintang dan menjadikan padanya matahari serta bulan yang menerangi. Tabaraka, Maha berkat Allah. Dalam ayat ni, dalam surah Al-Mulk, Allah sebut apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, apa maksud Maha berkat? Kita doa berkat, berkat. Banyak kita doa berkat ni, kan? Nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah apa yang Engkau kurniakan kepada kami. Kita minta berkat pada makanan. Makanan yang nak masuk dalam tubuh badan kita tu, kita minta berkat. Umur kita minta berkat. Maksud berkat ni apa tuan-tuan? Banyak majlis pengantin, kan, doa untuk pengantin. Barakallahu lakuma wa barik alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, moga-moga Allah memberkati kamu berdua, kan? Wa barik alaikuma, dan semoga keberkatan diturunkan ke atas kamu berdua, kan? Kita ucap pada pengantin doa yang Nabi ajar pada kita, kan, supaya pengantin laki, pengantin perempuan itu kehidupan dia penuh dengan keberkatan.
Apa maksud berkat? Berkat dalam ayat ini tanazzaha wa ala qadrahu. Maksud dia adalah maha tinggi, maha suci Allah Ta'ala. Suci daripada segala kelemahan. Kan? Wa ala qadrahu, dan maha tinggi kekuasaan Allah Ta'ala. Kudrat Allah Ta'ala terlalu tinggi. Wa azuma khairahu. Ni yang maksud berkat untuk kita lah. Kita minta berkat ni. Wa azuma khairahu, dan terbesar kebaikannya. Allah Ta'ala ni, dia akan bagi pada kita kebaikan, bertambah-tambah kebaikan. Itu berkat, tuan-tuan. Imam Syarawi bagi contoh, kalau nasi yang boleh kita makan untuk 3 orang disediakan. Sekarang kan kalau pergi restoran, dia ada set A, set B, menu. Kan? Set A untuk berapa orang, set B untuk berapa orang makan, kan? Kan macam tu kan? Jadi hak set untuk 3 orang tu tiba-tiba boleh makan untuk 10 orang. Cukup untuk 10 orang. Itu dia namakan berkat. Bertambah-tambah, tuan-tuan. Bertambah-tambah kebaikan. Jadi kita minta berkat dengan Allah Ta'ala ni supaya bertambah-tambah kebaikan. Berkat. Benda tak nampak, tuan-tuan. Benda tak nampak. Yang tu zakat dinamakan dengan keberkatan. Berkat. Zakat itu berkat sebab apa? Dengan kita mengeluarkan zakat, maka harta benda kita akan bertambah-tambah, tuan-tuan. Bertambah-tambah tu. Itu adalah keberkatan. Kita minta kepada pengantin diberi berkat supaya hidup dia penuh dengan keamanan, kebahagiaan. Tak ada huru-hara, kan? Tak ada pergaduhan. Bukan tak ada lah, tak banyak pergaduhan dalam rumah tangga. Kan? Sekarang yang kahwin ramai, yang bercerai pun ramai, tuan-tuan. Allah. Cerai-berai. Pasal apa? Pasal rumah tangga tak ada keberkatan. Tak berkat dah, bercerai-berai. Kan? Kalau berkat ni dia hidup aman. 50 tahun kahwin, okey, tak ada masalah. Kan? Berkat perkahwinan dia. Ini sebulan kahwin dah hancur lebur dah. Itu tak ada keberkatan. Kahwin je bergaduh. Kan? Bergaduh sana sini. Allahu Akbar. Kan? Jadi kita doa kepada pengantin supaya berkat, supaya usia perkahwinan dia orang tu panjang. Sampai ke mana, tuan-tuan? Sampai ke jannah, syurga. Kita doakan supaya dia orang berkekalan sebagai suami isteri. Itu berkat. Kita minta berkat dalam makanan supaya makanan yang kita makan itu mendatangkan kebaikan kepada kita dan menghindarkan kita daripada keburukan, kemudaratan. Bukan makan makin sakit. Itu maksud dia berkat. Kita makan, kita boleh buat beribadat, rajin beribadat pada Allah Ta'ala, berkat. Dengan sebab kita makan, kita boleh datang solat subuh berjemaah di masjid. Orang lain pun makan juga. Orang lain makan tapi tak boleh datang ke masjid. Maka makanan itu tidak ada keberkatan, tuan-tuan. Sebab tak bawa kita, tak bawa orangnya ke masjid. Yang tu geng-geng hak tak datang masjid ni, makan dia tak doa, main belasah je kan. Kata silap saya lah. Dia main belasah je. Tak dandan nak doa. Kan? Jadi dia makan tu hanya nak kenyangkan perut dia. Nak biar mulut ni rasa sedap. Itu je tujuan dia. Kita orang Islam makan, bukan itu je tujuan kita. Kita nak berkat tadi. Supaya dengan makan tu kita boleh buat beribadat dan taat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat. Tuan-tuan perhatilah orang yang tak datang masjid, kan? Orang yang tak tutup aurat, dia makan dia doa ke? Dia tak ingat bismillah, tuan-tuan. Tak ingat bismillah ni. Kan? Makan, nak makan dengan muzik. Kan? Makan sambil tengok TV. Kan? Mana nak ada doanya, tuan-tuan? Allahu Akbar. Contoh berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita berkat Nabi ni banyak sangat, tuan-tuan, tapi saya cerita satu je. Dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, Ahzab pun dia panggil, Khandaq pun dia panggil. Kan? Di mana puak-puak kafir ni bersatu. Orang Quraisy, Yahudi dan kafir-kafir lain bersatu. Lebih daripada 10 kumpulan kufar bersatu untuk nak serang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak serang Madinah. Kan? Besar tu, tuan-tuan. Tentera dia, tentera kufar ada lebih kurang 3,000 orang. Tentera Islam ada 1,000 orang. Kan? Tentera kafir 3,000 orang, tuan-tuan. Yang tu dinamakan Ahzab. Peperangan Ahzab. Ahzab itu maknanya gabungan ketumbukan kufar. Kan? Askar-askar bersekutu. Macam dulu tahun 90-an, Amerika serang Iraq. Iraq seorang-seorang, Amerika ada 31 buah negara duduk belakang dia, bergabung dengan Amerika serang Iraq, tuan-tuan. Macam tu. Allahu Akbar. Jadi sebelum nak berlaku peperangan, Nabi minta pandangan sahabat. Macam mana kita nak pertahankan Madinah ni? Nak pertahankan dalam Madinah ke? Nak pertahankan di luar Madinah ke? Nak pertahan macam mana? Ringkas cerita, Salman Al-Farisi bagi pandangan untuk gali parit. Parit tu bukan parit longkang macam kita ni, kan? Boleh lompat. Dia parit tu jauh, tak boleh lompat. Dengan kuda pun tak lepas nak lompat, kan? Besar tu parit, tuan-tuan, nak gali tu, kan? Bukan kata kecil. Lepas tu merentas bandar Madinah, kan? Berapa kilometer jarak tak pasti, tuan-tuan, kan? Tapi jauh parit tu digali. Dah lah besar. Dalam, bila orang jatuh dalam tu, dia tak boleh naik lah, kan? Tak boleh naik. Ui, tuan-tuan, tuan-tuan pun ada pengalaman, saya pun ada pengalaman gali kubur, kan? Gali kubur tu baru dalam 6 kaki, kan? Lebar panjang 7 kaki, kan? 7 kaki, lebar 4 kaki, ya? Tu je kita gali. Penat, tuan. Kena tempat yang berbatu, mak oi. Oh, jenuh. Berpeluh-peluh, tukar ganti. Itu baru nak gali tu, bukan nak gali parit besar, tuan-tuan. Macam Nabi gali ni, sahabat gali ni. Ya Allah. Tuan-tuan bayangkan betapa sukarnya sahabat-sahabat Nabi. Tapi sebab itu adalah arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua gali, tuan-tuan. Kerjasama gali. Nak siap sebelum datangnya geng-geng tentera Ahzab tu, parit tu. Oh, sukar, tuan-tuan. Nabi gali, sahabat pun gali. Nabi bukan cekap pinggang je tengok engkau Abu Bakar buat, kau Umar buat. Dah, Nabi turut gali sekali, kan? Parit tu. Waktu Nabi tengah gali parit, tuan-tuan, sahabat dengar bunyi macam batu berlaga di badan Nabi, kan? Sahabat dengar. Lama sahabat perhati. Akhir sahabat tanya, ya Rasulullah, ada apa dekat badan Rasulullah tu? Kan? Bunyi lain macam je, kan? Bila sahabat tanya, Nabi angkat jubah. Tengok, kan? Tengok ada batu. Nabi letak batu. Ikat batu di perut. Tujuan apa? Tak nak bagi rasa lapar, kan?
Sebab masa tu makanan tak ada tuan-tuan. Makanan tak banyak. Tuan-tuan bayangkan macam Palestin hari ni, kan? Makanan mana ada tuan-tuan? Tak ada makanan. Bantuan nak sampai kena bom, kan? Kena sekat, terhalang di Rafah, kan? Air kena batang paip, air dalam tanah, dalam bumi tu dikoyak oleh Israel. Perigi, kan? Dikambus dengan apa? Bukan dia kambus dengan tanah. Datang lori siput tu bawa simen tu, kan? Tuang simen dalam tu. Habis telaga. Dalam telaga di Gaza tu bukan banyak pun telaga tuan-tuan. Puncak air habis. Ya Allah, subhanallah. Tapi hidup dia orang. Hidup jadi orang. Terpaksa air hujan yang bertakung atas jalan raya tu, terpaksa dia orang ambil cedok, guna penyapu sampah tu, pencedok sampah tu. Macam tu. Ambil air, tuan-tuan. Sampai tahap tu. Zaman Nabi pun lebih kurang, tuan-tuan. Susahnya pada sahabat, kan? Nabi. Jadi seorang sahabat, saya lupa nama dia, kata silap saya, Saidina Jabir. Tengok Nabi macam tu, terus dia berlari ke rumah dia. Balik rumah dia. Tanya bini dia, ada apa kat rumah ni yang ada makanan apa? Bini dia kata, tak ada apa kita ni, kecuali tu lah, kalau abang nak juga sembelih kambing je lah. Ada seekor kambing, kan? Saidina Jabir pun, okey dah, tak apalah, kita sembelih kambing, kita buat kambing, kita masak, kan? Sembelih kambing, masak. Kemudian dia pergi berlari ke Rasulullah, kan? Bisik. Sebab yang gali parit tu ada 1,000 orang lebih, kan? Ni kambing dekat rumah ni dia buat seekor je, kan? Kita orang Melayu, seekor kambing boleh makan berapa orang? 40 orang je rasanya. Lebih kurang lah, kan? 40 orang. Orang Arab seekor kambing 5 orang je, kan? Orang Arab lain, dia lain budaya. Kita tak boleh petikai, itu budaya dia, kan? Kita budaya kita, kan? Jadi Jabir ni pergi bisik dekat Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya nak jemput Rasulullah ke rumah saya untuk jamuan makan lah. Tapi Rasulullah je lah, kan? Tak panggil lah orang lain, kan? Nabi dengar Sayyidina Jabir bisik macam tu, Nabi terus umum, kan? Ajak semua sahabat, jom pergi. Pucat Sayyidina Jabir, sudah, kan? Makanan ada sikit, 1,000 orang nak datang, ya Allah, kan? Berlari balik kat rumah dia, kan? Berlari balik kat rumah dia, bagi tahu dekat bini dia, kan? Habislah kita. Habislah, kan? Ramai-ramai datang serang. Bini dia kata, pasal apa? Kan kita jemput Rasulullah je, kan? Sayyidina Jabir kata, jelah, abang dah pergi bisik dekat Nabi, tapi Nabi umum, kan? Nak buat macam mana, kan? Dah bisik dah dekat Nabi, Nabi umum, kan? Datang sahabat Nabi semua kan datang kat rumah. Habis, tuan-tuan. Penuh rumah, mana nak muat dia 1,000 orang. Nabi tengok dah reaksi Sayyidina Jabir tu, huru-hara, tuan-tuan, kan? Huru-hara. Lalu Nabi pergi dekat Sayyidina Jabir, makanan tu duduk kat mana? Nabi tanya, kan? Kambing yang kau sembelih, yang kau gulai, masak tadi tu duduk kat mana? Sayyidina Jabir kata, duduk kat dapur, kan? Kat dapur. Nabi kata, tak apa, aku yang duduk kat dapur, kau orang duduk luar. Kau orang tolong serve, tolong layan orang lain, kan? Tolong layan orang. Aku duduk kat dapur, kan? Jadi Nabi masuk dapur dan Nabi minta seorang-seorang sahabat datang. Sahabat dulu datang, Jabir dan isteri dia kemudian, kan? Seorang datang bawa pinggan, ambil, kan? Nabi bubuh kambing tadi, kan? Kambing. Yang kedua datang, ketiga datang, keempat datang, ambil, sampai 1,000 orang.
Kambing seekor tuan-tuan. Logik tak? 1,000 orang. Kan? Lepas tu apa ni? Baru Nabi panggil Sayyidina Jabir, datang ambil makan. Sayyidina Jabir, isteri dia ambil makan. Kan? Habis makan, Sayyidina Jabir pergi tengok kat dapur. Kan? Tak luak kambing, tuan-tuan. Subhanallah. Kan? Tak jejas kambing kat dapur tu. Macam mana? Itu berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama berkat, tuan-tuan. Tabarak, maha berkat. Kenapa Allah ni maha berkat? Kerana dia bagi kepada kita kebaikan berganda-ganda sampai kita tak sangka, tuan-tuan. Kebaikan yang Allah bagi pada kita. Itu maha berkat Allah Ta'ala. Kan? Subhanallah. Tuan-tuan, nak panggil orang agak-agak juga, tuan-tuan. Kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi, kan. Mungkin setakat 3 orang makan 10 orang tu boleh lah. Kalau lebih tu rasanya sukar lah sikit, kan. Sukar sikit. Okey, tuan-tuan. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Maha berkat Allah. Allazi ja'ala fis sama'i, yang menjadikan di langit itu burujan. Buruj ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar sains lah, dulu-dulu peringkat sekolah dia dah bagi tahu dah, sekolah rendah, sekolah menengah. Buruj ni bentuk dia bintang yang dia kumpulan-kumpulan bintang. Dia membentuk, dalam tafsir ni dia sebut ada 12 buruj di langit. Nah, buruj ni ada 12. Ada yang bentuk rimau, ada bentuk topi, ada bentuk macam-macam bentuk, 12 bentuk tu. Bintang. Buruj ni dia adalah sebagai panduan kepada kita di bumi ini untuk orang zaman dulu belayar ataupun bermusafir di padang pasir. Padang pasir, tuan-tuan, kita tak tahu mana utara, mana selatan, mana, tak nampak, tuan-tuan. Kan terbentang luas. Jadi waktu malam kalau nak berjalan, tengok buruj tu. Kan? Ni bintang yang bentuk topi. Jadi dia gunakan sebagai panduan. Macam mana dia guna panduan? Itu saya pun tak erti nak cakap, tuan-tuan. Tapi begitulah orang zaman dulu, kan. Duduk tengah-tengah laut, kan. Dia guna panduan bintang tu. Siapa yang jadikan buruj ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buruj ni bukan satu bintang, dia ada banyak bintang, kan. Dia ada banyak bintang. Dijadikan untuk kegunaan manusia, tuan-tuan. Allahu akbar. Dan orang Arab, buruj ni dia gunakan untuk bangunan yang tinggi, kan. Kalau kita menara-menara, kan, bangunan yang 10 tingkat ke atas tu, kebanyakan dia panggil buruj, kan. Ataupun 30 tingkat ke atas, dia panggil buruj. Sekarang yang tertinggi di dunia Buruj Khalifah lah, kan. Dia panggil buruj sebab menara tinggi. Kalau kita dia panggil apa? Tower. Orang putih, tu orang putih, tower, kan. Kita menara. Allah sebut dalam ayat lain, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ada perkataan burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kamu akan mati. Walaupun kamu berada di burujin musyayyadah. Buruj, tempat tinggi, musyayyadah, yang kukuh, yang kuat, kan. Tak boleh lari daripada mati, tuan-tuan. Walaupun kita duduk di tempat yang tinggi, naik tempat tinggi, kan, lagi tinggi kita naik, lagi cepat mati, kan. Kalau tuan-tuan nak cepat mati, tuan-tuan pergi mendaki Gunung Everest, kan. InsyaAllah tak panjang umur lah, kan.
Sebab ramai yang mendaki Gunung Everest tu, sebahagian besarnya mati tuan-tuan. Tak dan sampai puncak. Kan? Tengah-tengah gunung tu dah mati dah. Tinggi dia 11 kilometer tuan-tuan. 11 kilometer tinggi. Kan? Gunung Angsi tu saya rasa tak sampai 1 kilometer. Kan? Itu pun dah tinggi gila dah. Ini 11 kilometer. Masya Allah. Dah 7 lebih dah. Okey tuan-tuan. Allah kata dia Tuhan yang Maha Berkat, keberkatannya, kebaikannya, dia yang menjadikan di langit itu buruj, wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan Allah jadikan apa? Sirajan, menjadikan padanya matahari, wa qamaran munira, serta bulan yang menerangi. Semuanya untuk faedah kita, kan? Allah bagi matahari pada kita. Tengok sekarang keluar matahari, tak kena bayar pun, kan? Kalau ikut bil elektrik, Masya Allah, kan? Sebulan berapa kita kena bayar lampu ni je, kan? Kegunaan elektrik kita. Matahari Allah tak letak bil pun, tak letak meter pun kat kita, kan? Allah bagi je, ambil, kan? Dengan adanya matahari, kita boleh bercucuk tanam. Tumbuh-tumbuhan boleh hidup. Kalau tak ada matahari, boleh hidup tumbuh-tumbuhan? Mati ya. Kan? Tumbuh-tumbuhan nak kepada matahari. Kan? Wa qamaran munira, dan bulan yang menerangi. Bulan ni bukan Allah buat sia-sia tuan-tuan. Bulan ni untuk menentukan perkiraan masa kita. Bulan. Kita orang Islam, kan? Bulan sekarang bulan apa kita? Jamadil Awal, kan? Berapa? Saya rasa dalam 20 Jamadil Awal. Berapa belas? 18. 18 Jamadil Awal. Kita bulan-bulan dalam Islam ni dia ikut bulan, kan? Awal bulan, akhir bulan tengok awal bulan tak ada, kan? Tengah bulan penuh, kan? Adapun bulan Februari, Mac, Disember dia tak ikut bulan ni, dia ikut matahari, kan? Dia ikut matahari. Tuan-tuan, saya tengok, saya berkawan dengan Cina. Cina pun dia nak pergi ke laut, nak cari ikan, kan? Dia tengok bulan Islam, guna kalender Islam, kan? Sebab air pasang surut tu dia ikut bulan. Pasang surut tu dia bukan ikut matahari. Macam mana ada kaitan pasang surut ni dengan bulan? Macam mana ikan apa semua kehidupan ikut bulan ni? Subhanallah, kan? Jadi itu rahmat Allah Ta'ala. Ar-Rahman, Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman. Jadi orang yang ada ilmu, dia belajar pasal bulan ni, kalau dia pergi ke laut, dia akan dapat hasil tangkapan yang banyak. Orang yang tak belajar, tak tahu apa, pergi kosong. Macam saya pergi tangkap ikan, kan? 2 hari duduk dekat kelong, kan? Dapat seekor je. Ikan kecil pula tu, kan? Tak kerti, bukan belajar pun benda ni, kan? Orang yang belajar benda ni okey lah, kan? Buat balik betung-tung ikan, kan? Kita dapat seekor. Aduh, lawak betul. Habis tak balik modal, kan? Duk makan apa semua. Ada. Itulah tuan-tuan. Maha berkat Allah Ta'ala. Sujudlah kita pada Allah Ta'ala. Berterima kasihlah kita pada Allah Ta'ala. Dan hendaklah kita sentiasa minta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkat pada umur kita, supaya umur yang kita ada ini kita dapat gunakan untuk meraih pahala dan tidak melakukan benda-benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu saja daripada saya, tuan-tuan. Mudah-mudahan ayat yang kita baca tadi memberi ilmu pengetahuan yang tinggi kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.